COVID-19 boleh berjangkit. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi jangkitan tersebut. Namun tidak semua menyedari perkara ini. Pertama, penjarakan fizikal. Berapa jauhkah jarak anda berada dengan individu lain? Kedua, tempoh masa. Adakah anda berdepan dengan individu untuk beberapa saat sahaja atau berada untuk satu jangka masa yang lama? Ketiga adalah pengudaraan. Adakah anda berada di persekitaran kawasan terbuka terdapatnya pengaliran udara yang baik ataupun di tempat tertutup dengan pengaliran udara yang kurang baik? Ketiga-tiga faktor tersebut boleh menentukan risiko jangkitan COVID-19 pada seseorang. Apabila seseorang individu bercakap, titisan cecair pernafasan akan dihembus keluar ke udara. Sekiranya individu tersebut dijangkiti COVID-19, maka virus tersebut turut tersebar melalui titisan cecair pernafasan. Risiko jangkitan adalah tinggi jika anda bercakap dengan jarak dekat dan lama serta pengudaraan yang kurang baik. Tetapi, risikonya rendah apabila anda amalkan penjarakan fizikal 1 meter, singkatkan tempoh masa bercakap serta pengudaraan yang baik. Lebih selamat dengan pemakaian pelitup muka. Tetapi, bagaimana pula dalam situasi anda dikunjungi tetamu atau pelawat? Anda juga tidak tahu sama ada anda akan terdedah kepada virus dengan kunjungan tersebut. Dalam keadaan sedemikian, risiko jangkitan boleh dikurangkan dengan mengekalkan penjarakan fizikal serta meminimalkan tempoh masa berada bersama pengunjung serta membuka pintu, tingkap rumah bagi pengudaraan yang baik. Kekal berada di rumah merupakan tindakan terbaik bagi mengelakkan diri dan ahli keluarga daripada jangkitan. Ada masanya anda perlu keluar rumah kerana urusan penting, membeli keperluan harian, membeli belah di pasar terbuka seperti pasar tani atau pasar malam, mungkin risiko jangkitannya rendah. Tetapi, berbual atau berada lama dan dekat dengan orang lain boleh meningkatkan risiko jangkitan. Tambahan pula apabila membeli belah secara berkerumun tanpa penjarakan fizikal walaupun memakai pelitup muka. Bagaimana pula di pasar tertutup atau pasar raya? Sama ada di pasar terbuka atau tertutup, anda boleh mengurangkan risiko jangkitan dengan memastikan penjarakan fizikal setiap masa, memakai pelitup muka dan beredar dengan kadar segera. Penggunaan lift tidak dapat dielakkan di bangunan tinggi. Ada masanya disebabkan tempoh menunggu yang lama, orang ramai akan bersesak masuk ke dalam lift. Ruang yang sempit, tiada penjarakan serta pengudaraan yang tidak baik menjadikan lift sebagai tempat berisiko tinggi untuk dijangkiti. Oleh itu, mematuhi peraturan yang ditetapkan dengan mengekalkan penjarakan fizikal dengan jumlah 4 orang atau mengikut saiz lift, memakai pelitup muka dan tidak bersembang antara satu sama lain. Penggunaan tangga atau eskalator adalah lebih baik. Ramai juga yang bersikap mengambil mudah semasa berada di tempat kerja. Kita beranggapan positif bahawa tiada risiko jangkitan kerana yang di sekeliling kita adalah rakan yang kita kenali. Kita rasa selamat. Tidak memakai pelitup muka, tiada penjarakan fizikal semasa bermesyuarat, bersembang dekat dan lama berdamping dengan mereka juga boleh meningkatkan risiko jangkitan. Kita tidak tahu pergerakan mereka di luar waktu kerja. Mungkin mereka dijangkiti dan berisiko untuk merebakkan jangkitan di tempat kerja. Adalah lebih selamat kita sentiasa mengambil sikap berwaspada dan mengamalkan penjarakan fizikal, tidak bersembang dekat dan memakai pelitup muka. Menghadiri majlis keramaian atau sosial merupakan tindakan yang boleh meningkatkan risiko jangkitan. Dalam keadaan itu, amat sukar untuk mengelakkan tetamu bersembang dekat dan mengekalkan jarak fizikal. Kejadian jangkitan berkelompok atau beramai-ramai berlaku di majlis seperti ini. Bagaimanakah anda boleh mengelakkan risiko jangkitan dalam keadaan begini? Keputusan terbaik adalah tidak menganjur atau menghadiri majlis keramaian. Beriadah di taman rekreasi tidak semestinya berisiko dengan persekitaran pengudaraan yang baik. Walaupun tidak diwajibkan memakai pelitup muka semasa beriadah, penjarakan fizikal harus diamalkan. Apa yang penting, risiko jangkitan boleh dielak atau dikurangkan sekiranya kita sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan di mana sahaja kita berada. Bersama-sama kita putuskan rantaian penularan COVID-19. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami.
Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-hambamu yang kerdil ini dari segala musibah. Engkau jauhilah diri kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaanmu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana sahaja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, Ya Allah. Tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mohon perhatian kepada mahasiswa dan mahasiswi. Di sini terdapat dua makluman yang perlu diambil cakna. Yang pertama, mahasiswa dan mahasiswi diminta untuk melakukan pengesahan pendaftaran di sistem tawaran dengan kadar yang segera. Dan yang kedua, link kehadiran akan diberikan 30 minit setelah acara bermula. Baiklah, slot yang terakhir kita pada hari ini merupakan sesi taklimat daripada Puan Azizah, Pegawai Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PT-PTN). Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Azizah untuk menyampaikan taklimat beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam bulan kemerdekaan semua. Okey, seperti mana yang dimaklumkan oleh pengacara program kita pada petang ini, saya bernama Puan Azizah binti Nasir Rais Abdul Rashid, pengurus besar PTPTN Negeri Terengganu. Okey, apa khabar semua pada petang ni? So, taklimat saya pada petang ni untuk slot PTPTN lah. Nama pendek PTPTN, nama penuh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Okey, insyaAllah pada petang ni saya akan berkongsi lebih kurang 1 jam. Jadi saya nak semua pelajar-pelajar, mahasiswa, mahasiswi dengar taklimat saya baik-baik. Sebab penting melibatkan pinjaman PTPTN untuk tempoh untuk bagi tujuan pengajian mahasiswa-mahasiswi sepanjang tempoh pengajian Tuan Puan lah. Alright. Okey, yang pertamanya taklimat PTPTN Okey. Sekejap. Ya. Sekejap ya, saya nak slide sekejap. Okey. Kenapa dia tak boleh next slide? Sekejap ya. Okey. Saya mulakan dengan pengenalan PTPTN lah. Secara ringkas mungkin sebelum-sebelum ni mahasiswi dah tahu PTPTN ni, mungkin dah pernah dengar
pernah mengenali tu maksudnya pernah datang pejabat PTN lah. Okey, sebelum ni mungkin mahasiswa-mahasiswi yang baru ni terutamanya mungkin ada abang-abang atau kakak-kakak yang merupakan peminjam PTPTN, jadi dia tahulah PTPTN ni apa dia. Okey, untuk PTPTN ditubuhkan bermulanya tahun 1997 sampai sekarang ni hampir kira 24 tahun lah PTPTN wujud Okey, yang pastinya dari segi misi objektif dia berkait rapat dengan pendidikan tinggi. Maksudnya untuk tujuan pendidikan tinggi bermula biasanya lepas pelajar-pelajar dapat keputusan SPM, STPM ataupun STAM tu, dia mula mengenali PTPTN lah untuk dia sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi daripada sekolah menengah nak ke universiti, nak ke college. Masa tu dia akan tahulah PTPTN ni apa dia akan cari untuk dapatkan pinjaman untuk sambung belajar. Dia akan mula mengenali PTPTN. Okey, dari segi fungsi macam saya cerita tadi, yang pertamanya pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan ni untuk kita bagi pinjaman untuk pelajar sepanjang tempoh pengajian di IPT. Kalau 2 tahun, 2 tahun lah. Kalau 3 tahun, program tu untuk tempoh pengajian di 3 tahun, 3 tahun lah kita taja atau PTPTN bagi pinjaman kepada pelajar tersebut. Okey. Untuk pinjaman ni, pelajar tu di IPTA ataupun IPTS semua kita taja. Selagi universiti tersebut, program tersebut didaftarkan dengan PTPTN untuk mendapat tajaan atau pinjaman PTPTN. Okey, yang kedua, fungsi dia simpanan pendidikan. Okey, untuk simpanan ni semua mana yang diketahui, kita menguruskan deposit maksudnya simpanan daripada penjaga yang nak mulakan tabungan untuk anak-anak dia seawal usia sehari. Maksudnya contoh, saya ada anak, saya nak buat simpanan tersebut dengan PTPTN untuk skim simpanan pendidikan nasional, SSPN dia panggil So umur sehari dia dah nyimpan, mungkin target untuk kalau umur 18 tahun dah dapat keputusan peperiksaan SPM, STP tu, dia dah ada simpanan dia dah, jadi dia tak perlu pinjam PTPTN. Yang tu satu. So tak perlu pinjam, jadi dia tak perlu bayar lah. Kalau dia perlu pinjam mungkin dia dah ada duit sikit, dia pinjam sikit. Macam tu lah untuk simpanan fungsi-fungsi lain tu macam bayaran balik lah. Macam bayaran balik, bila kita dah bagi pinjam, kita akan buat kutipan bayaran balik daripada peminjam untuk pelajar yang seterusnya pula, pelajar baru lah. Okey. Okey, ni saya bagi gambaran sikit lah situasi hingga ke hari ini Okey, macam daripada awal tadi yang saya cerita tahun 1997 sampai ke hari ini, PTPTN ni dia ada 3.51 juta peminjam. Ramai kan? Ni peminjam yang dah pun tamat pinjaman PTPTN dan sedang membuat bayaran balik, dan juga pinjaman baru. Maksudnya pelajar-pelajar baru, pelajar sedia ada. Maksudnya pelajar sedia ada ni macam senior-senior yang tengah berada di IPT sekarang ni yang merupakan peminjam PTPTN. Belum tamat belajar lagi tapi masih belajar lagi. Okey, inilah total maksudnya jumlah peminjam PTPTN sampai ke hari ini 3.51 juta. Ramai kan? Okey, then kalau untuk pelajar baru, contoh tahun 2021 ni kan, bermulanya Mei, kebiasaannya lah normal pelajar baru masuk universiti ni kadang-kadang result keluar bulan berapa itu hari bulan 4 kan, bulan 5 ke atas PTPTN akan sibuk lah untuk menguruskan permohonan pinjaman pelajar-pelajar baru, yang mana setahun tu lebih kurang 180,000 pelajar baru akan masuk IPT dan dia akan mohon pinjaman PTPTN. Ni IPTA ke, IPTS ke, Poli ke, termasuk semua 180,000. So bayangkan PTPTN ni nak menguruskan pinjaman setahun 180,000, ramai. Jadi sebab tu pentingnya pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi ambil
nota ambil maklum apa yang saya nak bagi taklimat ni. Sebab kita bukannya uruskan seorang dua pelajar. Bukan satu IPT saja. Contoh bukan UNIZA saja. Kita ada pelajar universiti-universiti awam yang lain, IPTS lagi, Poli lagi, ramai. Jadi kalau boleh kita nak pelajar bila dia mohon pinjaman PTPTN tu smooth je. Daripada awal sampai ke dia dapat duit tu smooth, tak ada masalah. Kalau dia dengar taklimat saya, dia ambil maklum, dia ambil perhatian, mesti tak ada masalah. Boleh? Okay, alright. Then yang bawah ni 72,521 peminjam ni dia dapat pengecualian bayaran balik. Tahu pengecualian bayaran balik ni? Hari ni saya nak bagi sikit maklum untuk pengecualian bayaran balik ni melibatkan ijazah sarjana muda sepenuh masa. Maksud mula-mula dia pinjam PTPTN, lepas tu ending dia bila dia dah habis belajar, dia dah graduate tu, dia dapat penganugerahan ijazah kelas pertama sepenuh masa di universiti dia. Jadi PTPTN ada bagi keistimewaan insentif untuk dia mohon dengan PTPTN mengecualikan dia daripada untuk membuat bayaran balik. Macam bahasa mudah dia macam scholarship macam tu lah. Dia tak perlu bayar pun. Kalau dia dah bayar, dia pernah bayar, dia boleh minta balik lah. Sebab dia dapat pengecualian ijazah kelas pertama yang sepenuh masa tu. Okay, alright. Okey, yang ni ada yang tanya saya lah, macam mana dapat ni ikut pointer ke apa. Kita tak kira pointer, kita kira scroll dia tu IPT declare penganugerahan dia ijazah kelas pertama, boleh mohon dengan PTPTN lah. Dan dia ada syarat-syarat dia lah. Daripada nanti slide seterusnya saya akan terangkan. Okey, dari segi peruntukan tu setakat inilah pinjaman yang PTPTN dah luluskan. 82.1 bilion. Bukan juta, bilion ni. Besarnya peruntukan untuk pelajar-pelajar yang mohon pinjaman PTPTN yang PTPTN dah luluskan. Maksudnya sampai hari ini kalau pelajar tu 3 tahun, kita dah ambil kira untuk tempoh 3 tahun lah pinjaman dia tu. So daripada yang diluluskan ni 82.81 bilion ni, 63.82 bilion ni yang kita dah keluarkan kepada pelajar. Maksudnya kita dah bayar kepada akaun dia. Masuk je pelajar, contoh pelajar lama ni, dia masih belajar lagi, dia daftar je semester tu, PTPTN dapat data keputusan pemeriksaan, PTPTN akan proses bayaran ke akaun pelajar. Okey, yang biru tu, yang 1.89 bilion tu yang dapat pengecualian bayaran balik lah. Maksudnya yang ni yang tak perlu bayar pinjaman PTPTN. Okey. Yang ni yang kita cerita sikit lah bilangan IPT dan program. Maksudnya PTPTN ni taja yang IPT macam mana, program yang macam mana. Okey, setakat ni lah dalam sistem PTPTN 150 IPTA. Untuk IPTA termasuklah politeknik, kita declare sebagai dalam IPTA ni lah. Program 10,660 program pengajian yang PTPTN taja. Kalau katakan pelajar tu tiba-tiba dia nak mohon pinjaman PTPTN, tapi masa dia mohon tu, masa dia buat permohonan online tu, kursus yang dia nak mohon tu tak ada. Tu mungkin kursus baru. So jangan panik. Nanti bincang maklum kepada IPT, mungkin kursus baru tak sempat didaftarkan dengan PTPTN. So bila dah daftar, tak ada masalah, pelajar boleh mohon. Okey. Alright, ni bilangan IPT masa saya cerita tadi daripada 150 ni, pecahan dia lah. Macam IPTA berapa, politeknik berapa, college community berapa. Okey. So yang IPTS pun kita taja, inilah bilangan dia lebih kurang college 300 lebih, college universiti dalam 32, universiti dalam 66 ni untuk IPTS. So IPTA ke IPTS ke, selagi dia mendaftar dengan PTPTN dan program pun dia daftar dengan PTPTN, kita buat tajaan pinjaman PTPTN. Okey, alright. Okey, dah masuk dah kira perkara utama lah, tajuk utama pinjaman PTPTN. Okey, untuk pinjaman PTPTN ni dia bermula dengan tawaran wang pendahuluan pinjaman, nama pendek dia WPP, nama ringkas dia, kepada pelajar diploma dan ijazah daripada keluarga B40. Macam keluarga B40 ni keluarga yang maksudnya kita perlu bantu, mungkin dia perlukan peruntukan lebih awal untuk tujuan dia nak buat preparation, persediaan dia nak masuk universiti, nak daftar, nak beli buku, nak beli keperluan apa semualah. Jadi kita bagi wang pendahuluan pinjaman ni sebanyak 1,500 ditawarkan kepada
pelajar B40 IPTA yang mengikuti pengajian sepenuh masa dan diploma dan ijazah sepenuh masa. Okey. Contoh yang untuk sesi ni yang saya dimaklumkan pada 27 hari bulan Julai kita dah proses dah mana-mana pelajar yang dapat WPP. Jadi pelajar ni boleh semak melalui laman web PTPTN. Siapa yang layak dia boleh semak dah, dia boleh cetak warrant tu. Warrant tu perlu dicetak dan dia bawa warrant ni kepada bank untuk ditunaikan. Pelajar saja dia tak boleh bagi warrant tu kepada orang lain. Walaupun dibagi kepada orang lain ambil, orang lain pergi bank nak tunai tak boleh. Sebab dia kena pelajar tersebut saja. Dia kena bawa my card dia lah. Okay, yang ni saya cerita pendahuluan pinjaman ni WPP ditunaikan setakat ni kita dah proses dalam 1.5 juta bilangan warrant dengan peruntukan dia 2.3 bilion, tapi daripada 1.5 juta ni yang dah tunaikan, maksudnya kita bagi WPP, dia pun terima WPP, dia pun pergi bank tunaikan dalam 941,958 orang bilangan dia. So 1.39 bilion dia punya peruntukan lah. Darab lah dengan yang 900,000 ni, darab dengan 1,500 dapat jumlah yang amount tu. Dan yang 600,000 ni yang maksudnya kita proses kat dia. Kita bagi warrant kepada pelajar tu, tapi dia mungkin dia tak nak tunaikan, dia tak terima, tak ada masalah. Jadi dia tak tunai pun tak apa, tak ada masalah sebab warrant tu dia ada expired date dia. Kalau dia tak tunai, dia bukan peminjam PTPTN untuk WPP lah. Okay, alright, tak ada masalah. Tapi tak semestinya kalau dia tak tunai warrant ni tak dapat pinjaman, dia tak ada masalah. Warrant, pinjaman. Okay. WPP data dia tu kita kena match dengan data BPR ni. Data BPR ni bukan kita ambil daripada sumber yang ni lah, kita ambil sumber yang sahih lah daripada LHDN maklumat tu. So daripada situ kita akan match kalau pelajar tu ada penjaga dia dalam kategori tu, dia layak ditawarkan warrant. Okey, nombor 3 ni yang mana warrant ni dia bukan kita bagi macam tu je. Pelajar ni ada yang nak, ada yang tak nak. So mana yang nak, masa dia isi permohonan, masa nak masuk UPU tu kan dia kena isi melalui portal UPU. So kita letak link kat situ. So dia kena buat pengesahan kat situ. Dia memerlukan WPP. So kalau pelajar tak buat, tak klik nak warrant kat situ, maksudnya dia tak ada data dia. Tu ramai yang confuse. Kenapa saya tak dapat, dia tak perasan dia kena buat pilihan kat situ. Okey. Dia tiada yang keempat, dia tiada hutang pinjaman PTPTN. Macam contoh sebelum ni lah, sebelum dia masuk Uniza, dia ada sebelum tu dia dapat tawaran dekat lain. Masa tu dia dah ada pinjaman dengan PTPTN, dia dah mohon tapi dia berhenti ke apa. So dia permohonan baru dia dekat Uniza. So dekat permohonan Uniza tu kalau dia buat permohonan nak dapat WPP, dah tak boleh dah masa tu sebab kita hanya sekali sahaja. Okey, untuk WPP ni kalau kita proses sekali-sekali je lah, dia tak ada rayuan dah. Okey, alright, tapi untuk makluman pelajar-pelajar semua tak dapat WPP jangan risau, tak semestinya tak dapat pinjaman. So WPP ni cuma kita bagi awal je. Okey, alright. Okey, kaedah menunaikan WPP ni kepada mereka yang dapat. Contoh tadi saya kata untuk batch pertama saya dimaklumkan oleh pihak HQ, saya tengok email daripada HQ kepada kami pejabat PTPTN negeri ni, dia kata pada 27 bulan batch pertama kita dah proses dah. So dia boleh semak melalui laman web PTPTN. Jadi yang mana dapat ni, yang pertamanya macam mana nak dapat WPP ni, okey, dia pergi dekat laman web PTPTN tu, dia masuk laman web kita, cari yang dekat pinjaman, cari yang untuk semakkan WPP. So dia boleh buat semakkan kat situ. Jadi warrant ni kalau tiba-tiba dia semak, dia ada nama dia, dia nak cetak, dia cetak.
dan tempoh salahku ni 2 bulan saja daripada tarikh WPP dikeluarkan. Kalau selepas tu, lepas 2 bulan dia nak tunai, dah tak boleh dah. Dia dah expired dah. Okey. Seterusnya macam saya cerita tadi, nombor 3 ni WPP ni hanya boleh ditunaikan oleh pelajar tu saja. Contoh WPP ni dia pun bawa pergi kaunter Bank Islam. So bawa pergi tapi yang tunai tu kakak ke, abang ke, ayah ke, mak ke tak boleh. Dia kena pelajar tu sendiri sahaja yang tunaikan warrant tersebut dekat bank Islam jangan pergi bank lain pula. Dah confuse tiba-tiba tersalah pergi bank lain. Tak boleh. Dia mesti dekat bank Islam sahaja. Okay, alright. Okay, yang tadi WPP settle Okay. Yang kedua, pokok tajuk utama kita adalah pinjaman PTPTN. Okey, dah dapat surat tawaran dekat IPT mana, result daripada UPU dah tahu dah. So, nak mohon pinjaman PTPTN sebab sekarang ni yang utamanya yang biasanya permohonan daripada pelajar-pelajar ni kita tengok yang pertama step yang pilihan yang pertama ataupun step pertama yang dibuat pinjaman adalah PTPTN lah. Di samping yang lain-lain tu dia mohon juga macam scholarship daripada negeri ke atau mana-mana tajaan lah macam JPE ke Amara ke dia pun mohon juga, PTPTN pun mohon juga. Jadi pinjaman PTPTN ni saya nasihatkan lah kalau boleh mohon je dulu. Kalau yang lain-lain tu belum pasti mohon je dulu sebab pinjaman PTPTN ni kalau mohon lulus tak hantar dokumen tak ada masalah. Tak semestinya lulu kena hantar dokumen permohonan perjanjian tu. Jadi kita buka je dulu. Kalau pelajar dia tanya saya, parents tanya ke, saya kata terpulang kalau boleh mohon je dulu. Tak semestinya nak pinjaman tu. Kalau dah lulus tak hantar agreement tak ada masalah. Okey, sebelum permohonan dibuat pastikan perkara-perkara berikut. Menerima tawaran kat IPT. Mesti ada surat tawaran pinjaman daripada IPT dulu. Sebab kalau nak mau pinjaman PTPTN tu dia ada satu part tu melibatkan butiran pengajian. Kalau tak ada surat tawaran IPT mana nak pilih kursus apa, universiti mana yang nak diisi semasa permohonan online tu. Okey, yang kedua mempunyai akaun SSPN. Sama ada SSPNI atau SSPNI Plus. Yang ni yang ramai yang sangkut ni. Sangkut
urusan tu jadi panjang sikit. Kena jumpa PTPTN, kena isi borang pembetulan akaun. Jadi PTPTN pun dapat borang tu kena pindah dulu akaun. Lepas tu kena buat repayment, bayaran semula. Jadi orang lain dah dapat dah, dia kena tunggu sikit lagi. Itulah. Jangan buat, kena berhati-hati. Alright? Senang je. Jangan panik, jangan takut. Ambil masa kalau isi permohonan pinjaman PTPTN tu slow and steady. Mudah saja. Tapi jangan buat salah. Okey. Membuat semakan jadual permohonan dan jadual bayaran melalui saya tengok Puan. ya saya Sekejap sebab dekat FB Live suara Puan tak dengar. Sekejap oh ya ke sekejap. Okey, boleh Puan. okey alright untuk yang tanya chat ni saya nak jawab dulu ke kemudian nanti tak saya jawab sekali ni lah. Saya bagi taklimat dulu sebab banyak dah yang dekat chat ni ada dalam 9 kot. Okey tak apa, nanti kita ada slot untuk jawab pertanyaan-pertanyaan semua ni. Okey alright. Permohonan tadi macam saya cerita tadi melalui portal PTPTN okey contoh ada setengah parents tu saya dapat banyak daripada parents ni yang tanya anak saya dapat tawaran dekat IPT ni lah, bila saya nak mohon ni, bila hari ni ke, esok ke, seminggu lagi ke, sebulan lagi ke. Okey, macam tarikh permohonan bila nak boleh buat ni, contoh saya ambil contoh pelajar Nizai, sekarang ni pelajar diploma kan, pelajar baru dah masuk dah. Okey, contoh pelajar diploma ni dekat web kita ada bagi jadual. Contoh bila permohonan kelompok pertama boleh buat, kelompok kedua boleh buat, kelompok ketiga boleh. Sebab kita nak bagi tahu pelajar ni supaya dia tak terlepas lah permohonan ni. Okey, contoh semester 1 kelompok 1 pelajar Uniza ni 1 bulan 7 kita dah buka dah. Jadi dah boleh start, dah boleh buat permohonan dah. Kalau ikut dah habis lah untuk kelompok 1. Faham? Kelompok 1 dah habis, dah tamat 31 bulan 7. Sekiranya ada pelajar tiba-tiba dia tak sempat nak mohon kelompok 1. Dia boleh mohon kelompok yang kedua. 1 bulan 8 pula kita buka. Sekarang ni semalam start 1 bulan 8 dah. Jadi dia boleh start buat permohonan dah. 1 bulan 8. So pelajar diploma, okey, pelajar diploma yang tadi saya cerita kelompok 1 bulan 7, kelompok 2 1 bulan 8. Kelompok untuk satu semester lah, semester yang Julai ni. Macam diploma yang saya difahamkan 3 semester kan, 3 semester setahun. Jadi untuk kalau dia tak sempat mohon semester 1, kena mohon semester yang kedua. 1 semester 2 kali mohon. Okey, clear Lepas tu semester kedua. Semester kedua yang saya tahu adalah bulan 9. Macam tu lah. 1 bulan 9 dengan 1 bulan 10. Okey, jadi kalau tak sempat mohon SEM 1, kalau dia mohon SEM kedua, jadi yang SEM 1 kita tak bagi dah lah. Kita bagi semester yang semasa dan ke hadapan je lah, onward saja. Alright? Faham yang saya risau ni, yang kalau yang jenis salah-salah ni, yang salah tapi melibatkan pembatalan. Maksudnya kesilapan dia tu menyebabkan tawaran dia kita terpaksa batalkan. Kesilapan yang mandatory. Kesilapan mandatory yang jenis macam mana? Yang jenis dia salah masuk nama program dia tak sama dengan tawaran dia, kesilapan dia pilih IPT, kesilapan dia masuk tarikh mula pengajian, yang tu yang ramai salah. Yang ni yang saya nak pesan lah kepada pelajar-pelajar baru ni yang mungkin dia tak alert ke, dia tak perasan ke macam mana ke, sila pastikan betul-betul pilih maklumat butiran pengajian. Nama program, nama universiti dan tarikh mula pengajian. Yang tu penting. Ada itu hari yang saya tengok agreement dia tahun 2020 tapi dia masuk tahun 2000. Masa tu tahun 2000 dah. Kalau ikut 2000 tu dah lama dah kan. Jadi banyaklah benda-benda macam tu. Dia tertukar ke apa ke. Kena tengok betul-betul tahun pengajian tu.
Okey, permohonan ni boleh dibuat secara dalam talian. Kita tak ada manual-manual semua online. Online di mana? Di laman web PTPTN. Okey. Sebelum buat permohonan secara online tu, yang seterusnya dia perlu ada nombor PIN. Macam dia nak mohon UPU, kan perlu beli nombor PIN yang RM5 tu. Dia sama ada beli dekat laman web PTPTN, melalui laman web PTPTN pun boleh, ataupun dia boleh beli di kaunter BSN. RM5. Alright. Bila dah beli tu dapat slip PIN tu yang RM5 tu, pastikan nombor IC tu betul lah. Takutlah tersilap key in nombor IC ke apa. Orang kaunter tu salah key in nombor IC ke. Jadi bila nak mohon pinjaman tu, kalau IC tu tak match, dia tak boleh nak mohon. Pastikan semak betul-betul So, okey, macam yang bawah tu, slide saya tu, pembelian ID melalui portal BTN, pastikan proses bayaran diselesaikan sehingga cetak resit BTN supaya pendaftaran permohonan online pelajar berjalan lancar. Alright. Kalau siapa yang beli melalui laman web BTN nombor PIN ni, pastikan dia minta nombor email tu. Email tu kena masukkan, walaupun dia bukan mandatory, masukkan sebab email ni masa mohon nanti ramai yang pelajar dia lupa sebab dia kena create satu password. Kalau dia lupa password sebab nanti dia nak cetak dokumen perjanjian, dia kena, kalau dia tak dapat melalui email tu, dia boleh cetak melalui portal. Kalau password dia lupa, yang tu yang kita akan hantar email kepada password tadi kepada email dia. Kalau email pun dia lupa, dia masuk yang tipu-tipu punya email, susah lah. Alright, yang tu yang banyak berlaku. Okay. Alright, okay, ni pinjaman PTPTN syarat-syarat dia. Okay, nak mohon pinjaman mesti ada syarat-syarat dia lah, kena follow syarat dia. Tapi jangan risaulah, setakat ni pelajar yang mohon semua tak ada masalah dari segi syarat lah. Okay, yang pertama warga negara Malaysia, kan, semua warga negara kan, berumur tidak melebihi 45 tahun semasa memohon, tarikh memohon. Macam contoh hari ni, pelajar mahasiswa-mahasiswi ni ramai pelajar diploma kan yang live dengan kita pada petang ni. Jadi so mesti baru umur berapa 18-19 je kan, tak ada umur 45 tau. Maksud mesti tak ada kan. Okey, semua bawah 45 tahun. Okey. Okey, kadang-kadang ada je umur 45 tahun tu dia nak mohon, yang dia sambung belajar, dia buat PJJ. Tapi boleh mohon, tak ada masalah PJJ pun, tapi umur mesti kurang daripada 45 tahun. Okey, dapat tawaran yang macam tadi saya cerita, dia mesti ada surat tawaran daripada IPTA dan IPTS dulu. Kursus yang diikuti mestilah mendapat kelulusan daripada kementerian. Ni lebih kepada macam IPTA tak ada masalah. Yang setakat hari ni lah macam IPTS ni, dia ada ni kan, dia mesti ada kelayakan dia untuk MQA daripada kementerian, IPTS lah. Okey, bagi pelajar yang kelayakan berbeza, ni ada setengah tu kalau kelayakan dia, kalau syarat kelayakan dia yang biasa macam ni, tiba-tiba dia dapat laluan khas ke apa ke untuk syarat kelayakan dia, dia kena tunjuklah kepada BTN. Okey, ni biasa je syarat biasa standard yang kemasukan IBT tu semua tak ada masalah. Okey. Yang seterusnya bagi tempoh pengajian, ni lebih kepada senior yang baru nak mahu pinjaman BTN. Mungkin pada tahun yang pertama dia tak mahu pinjaman BTN, tahun kedua dia tak mohon, tiba-tiba tahun ketiga dia baru nak mohon sebab mungkin tahun ketiga tu dia perlukan sumber kewangan yang lebih sebab dia nak guna duit tu nak buat kerja ada setengah tu macam diperlukan buat kertas kerja ke apa ke, jadi dia perlukan duit tu, jadi dia perlu nak pinjam PTPTN, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya dia perlu baki setahun lah dengan PTPTN. Baki setahun ni biasa 2 semester, dia perlu ada baki, boleh mohon PTPTN. Kalau tinggal lagi 1 semester dah tak boleh, dia mesti setahun. Okey. Okey, ya tadi saya kata senior baru nak mahu pinjaman PTN mesti ada baki setahun. Okey, lepas tu telah membuka akaun SSPNI dengan SSPNI Plus. Yang tu yang tadi saya khabar perlu ada akaun SSPNI. Okey. Untuk next dah katakanlah dah mahu pinjaman PTPTN. Sekejap 5 minit sebab ada urgent message yang masuk.
5 minit. Okey. Katakanlah tadi 4 permohonan dah settle dah tak ada masalah, dah berjaya pun dah submit. Okey, jadi bila keputusan nak tahu? Okey, tertanya-tanya kan. Maksudnya saya dah submit, bila saya boleh cetak surat tawaran? Macam tu. Okey, untuk cetak surat tawaran ni pelajar boleh mencetak surat tawaran melalui laman web juga. Laman web ataupun melalui email dia. PTTN biasa bila dah proses tawaran tu dia akan hantar tawaran tawaran ni dokumen perjanjian lah dalam kepada email pelajar ataupun melalui laman web PTTN boleh cetak. Keputusan untuk tawaran pinjaman PTTN ni boleh diketahui 6 hari selepas tarikh tutup. Macam tadi saya khabar kita buka permohonan 1 bulan 7, tarikh tutup dia 31 bulan 7. Okey, jadi 6 hari bekerja selepas 31 bulan 7 pelajar akan dapat surat tawaran bagi permohonan pinjaman PTPTN yang telah dibuat tu. Okey, alright. Pemohon yang diluluskan pinjaman boleh cetaklah dokumen perjanjian ni. Okey, pelajar perlu menghantar dokumen perjanjian yang lengkap sebanyak 2 set. Dan perlu ada stamp hasil kat situ. Okey, ramai pelajar dia confuse. Dia cetak satu je. Kita nak cetak 2 set dokumen perjanjian mesti complete. Sama je set 1, set 2, bilangan page semua sekali mesti sama. Dan pelajar perlu ada satu part tu dekat perjanjian dia kena tanpa stamp. Stamp ni stamp hasil. Jangan pergi beli stamp yang post surat, postcard tu kan. Stamp hasil. Stamp hasil ni satu keping tu RM10. So kalau 2 agreement tu 2 keping stamp hasil. Jadi RM10, RM10, RM20. Okay, alright. So dekat perjanjian tu dah tanpa stamp, dah isi semua sekali, pelajar dah isi, pelajar tanda tangan, dia ada saksi kepada pelajar, boleh ambil saksi kepada pelajar lah. Biasanya kalau kaki tangan kerajaan tu dia grade 41 dan ke atas lah. Dan adalah beberapa kategori saksi-saksi lagi yang layak. Biasanya kalau pelajar ni yang dah ada dekat IPT tu, dia isi dokumen, dia dah cetak, biasa dia boleh jumpa lecturer untuk sahkan dia punya dokumen, boleh jadi saksi kepada pihak pelajar. Okey, tawaran pinjaman dia ada sah laku dia. Macam tadi warrant pun ada sah laku 2 bulan. Yang pinjaman ni lagi pendek. Kena ingat betul-betul tarikh sah laku dokumen perjanjian hanyalah 14 hari sahaja. Kalau dekat surat tawaran tu atas, dia surat tawaran, atas sebelah kanan ni, atas dia ada tarikh dia, tarikh surat tawaran tu, kita kira 14 hari daripada tarikh atas tu. Pelajar jangan lupa 14 hari tarikh sah laku dokumen perjanjian ni. Okey, tapi macam contoh sekarang ni, apa yang dah berlaku sekarang ni, kita ada lanjutkan tarikh sah laku dokumen perjanjian. Kalau ikut dah tamat dah, tapi yang macam Mei, Jun ni tadi sebab kita situasi pandemik COVID ni dengan PKPD lagi kita extend tarikh sah laku tu. Okey, tapi yang penting jangan panik. Yang penting tanya PTTN, tanya pejabat HCP, dokumen perjanjian ni kalau dah lulus nak hantar kat mana semua sekali Alright. Kelulusan tempoh pinjaman ditentukan mengikut semester. Semasa yang ni yang saya akan bola tadi, contoh yang senior tu. Semester semasa kita tak ada bagi date. Contoh dia start mohon semester yang keempat. Kalau tempoh pengajian dia 6 semester, 4, 5, 6, dapatlah 3 semester saja. Tu maksud dia. Tawaran pinjaman dibatalkan atau ditarik balik sekiranya berlaku kesilapan tawaran atau berlaku pemalsuan maklumat. Ni yang kita khabar tadi. Yang tarik ni berlaku kesilapan tawaran tu yang tadi itulah maklumat butiran pengajian salah semualah. Okey, pemalsuan maklumat ni setakat ni tak adalah. Cuma apa yang berlaku adalah kesilapan pelajar masuk maklumat semasa permohonan pinjaman. Okey. Dah habis. Mohon dah, lulus dah. Sekarang ni bila dah lulus, dah isi dokumen, dah hantar kepada PTN dah, betul tak? Dah hantar dah kan? Lepas tu
Tunggu, tanya lagi. Okey, dah hantar ni bila duit dapat? Pasal bayaran pula kita masuk Okey. Untuk bayaran, kita proses mana-mana pelajar yang dah hantar dokumen PTPTN kepada PTPTN. Kalau dia hantar PTPTN, tak lengkap, kita hantar balik. Kita tak akan bayar. Yang dah lengkap, kita terima, kita key in dalam sistem, kita akan buat bayaran lah. Okey. Untuk kepada pelajar baru ni, biasanya kita akan bayar paling lewat lah. Macam tiap-tiap bulan tu, kita ada bayaran sekali sebulan pada hujung bulan lah. Kita dah ada jadual dia, bukan hari-hari kita proses. Kita bayar biasanya hujung bulan. Kita buat bayaran kepada pelajar lah. Okey. Untuk pelajar semester berikutnya, yang B ni bukan pelajar baru, ni yang pelajar lama. Contoh SEM ni dia pelajar baru, semester 1, pelajar semester kedua kita bayar selepas kita terima maklumat keputusan peperiksaan dia daripada IPT. So kita dah ada jadual-jadual dia, tarikh IPT perlu serahkan data kepada PTPTN, PTPTN akan bayar bila semua sekali tu semua ada dalam jadual yang telah ditetapkan lah antara PTPTN dengan IPT. Okey, tapi yang pentingnya bayaran ni sekejap ya. Okey, yang penting bayaran tu yang tadi saya sebut yang macam pelajar lama tu dia mesti mendaftar dan result dia mesti mencapai purata 2.0 dan ke atas. Bawah daripada tu kita akan block payment dia. Okey, next nanti saya akan cerita macam mana proses bayaran untuk pelajar yang sedia ada pelajar lama. Okey, ni kadar pinjaman setahun. Mungkin ada yang tanyalah kenapa saya dapat sikit, kenapa saya dapat banyak. Okey. Kalau dekat slide saya ni, kalau untuk pinjaman PTPTN dia ada tiga kategori. Tiga kategori, 3 kelompok, 3 tier, macam tu lah, 3 kategori Okay, dia akan dapat pinjaman maksimum, pinjaman 75% dengan 50%. Semua tu bergantung kepada gaji yang diisi semasa permohonan online PTPTN lah, gaji penjaga dia. Okay, alright, macam kalau pelajar diploma dia dapat maksimum. Maksimum ni biasanya untuk mereka penjaga dia yang ada dalam kategori tadilah yang terima apa tu, yang prihatin tu, yang dapat WPP tu, yang B40 tu kan, yang tu yang akan dapat. Kalau setahun tu dia dapat 4,750. So bahagilah, kalau pengajian di 3 semester kita akan bahagi untuk 3 semester. Okey, alright, ini boleh tengoklah kadar pinjaman yang ditawarkan oleh PTPTN kepada pelajar IPTA dan IPTS. Alright, saya bagi contoh diploma lah yang kat atas tu. Kalau dia dapat 75%, dia akan dapat lebih kurang 3,560 setahun. Setahun tu untuk 3 semester lah. Dan kalau untuk 50% ni 2,380. 50% ni untuk gaji penjaga dia 8,000 dan ke atas. Okey. Okey, ni yang saya tunjuk contoh tadi yang saya dah akan bagi tahu. Yang ni yang separuh masa. Tapi yang saya tahu hari ni ramai pelajar adalah sepenuh masa yang jadual sebelum ni lah. Okey. Yang ni setiap pinjaman yang dikeluarkan oleh PTPTN ni dia ada skim takaful berkelompok lah. Okey, skim takaful berkelompok ni tujuan dia sekiranya berlaku kematian kepada peminjam atau elak kekal pada peminjam, maksudnya dari segi loan dia tu, pinjaman dia akan diuruskan oleh syarikat takaful. Maksudnya macam ni. Kalau katakan pelajar tu dia pinjam PTPTN, dah habis belajar ataupun belum habis belajar ke, berlakulah kemalangan kepada pelajar ni dan menyebabkan meninggal. Contohlah kita tengok kan baru-baru ni contoh pelajar, ada kan pelajar macam contoh pelajar UiTM tu tiba-tiba tengah belajar semua sekali dia meninggal kan. So pinjaman dia tak perlu bayar. 1 sen pun tak perlu. Syarikat takaful akan bayar sebab kita ambil takaful dengan syarikat takaful. So pelajar tu kita akan bagi khairat kematian 1,500 lah untuk waris kepada pelajar. Okey. Yang ni untuk bayaran balik. Okey, ni saya cerita secara ringkas je lah bayaran balik Kalau pelajar baru ni dia tak berapa nak fokus sangat lah. Kalau mungkin bayaran balik ni dia akan ambil maklum lepas dia dah habis belajar, nanti dah habis pinjaman dengan PTPTN, dah habis belajar dekat universiti, kita akan uruskan untuk urusan bayaran balik PTPTN dengan pelajar ni. Okey.
bila PTPTN akan buat urusan dengan pelajar untuk tujuan bayaran balik, dan bila pelajar kena buat bayaran balik dengan PTPTN untuk urusan bayaran balik ni. Okey, untuk urusan bayaran balik, pinjaman dia jadual bayaran balik akan wujud setahun selepas tamat kontrak dengan PTPTN. Okey, faham setahun selepas tamat kontrak PTPTN ataupun tamat pengajian di IPT. Okey, dia ada kategori dia macam jadual ni lah, dia ikut jumlah pinjaman yang sebelah kiri saya ni. Dia ada jumlah pinjaman, tempoh bayaran balik dia yang sebelah kanan tu berapa. Boleh tahulah sebulan berapa. Sebenarnya semua maklumat ni ada je dekat dokumen tawaran perjanjian yang pelajar hantar kepada PTPTN bila dah lulus tu. Cuma mungkin ada pelajar tak perasan, tak sempat nak tengok, jadi boleh tengok daripada situ. Boleh simpanlah maklumat tu. Okey, alright. Jadi ni kaedah bayaran balik. Banyak cara. Ada setengah pelajar tu dia masih aktif pun dekat IPT. Dia tak semestinya dah tamat belajar baru nak buat bayaran balik. Ada setengah pelajar tu dia dah dulu pinjaman PTPTN, kita dah buat bayaran. Ada setengah tu dia nak bayar pun. Dia nak bayar sikit-sikit walaupun dia masih aktif lagi dekat IPT pun boleh juga, tak ada masalah. Ni kaedah bayaran balik dia. Banyak cara. Lebih kepada internet lah. Dah mudah dah sekarang ni. Tak semestinya datang ke kaunter PTPTN untuk buat bayaran balik. Okay, kita menghampiri jam 4.30. Okey, ni bayaran balik ni yang lebih kepada yang dah sepatutnya kena bayar tapi mungkin dia tak nak bayar, dia dah ada kerja sebenarnya tapi dia tak nak bayar. So antara tindakan penguatkuasaan yang PTPTN akan ambil lah. So saya nasihatkanlah mana-mana pelajar kalau katakan dia ada masalah berkenaan bayaran balik ke apa ke, datanglah ke kaunter PTPTN, bincang, berunding. Berunding sehingga selesai isu bayaran balik antara peminjam dengan PTPTN. Jangan simpan lama-lama, tak ada masalah. Setakat ni PTPTN kalau pelajar datang, peminjam datang, kita tak ada marah-marah, kita semua baik-baik belaka, tak ada masalah, semua happy-happy di kaunter kita. Yang lepas tu ada jadi friend pun ada, semua tak ada masalah, jangan takut. Okay, alright. Ni pengecualian bayaran balik. Ni lebih kepada pelajar ijazah sarjana muda sepenuh masa yang saya cerita di awal tadi kan. Ada sikit saya cerita tu. So inilah dia dapat anugerah daripada IPT, ijazah kelas pertama. Dia boleh mohon untuk pengecualian bayaran balik dia lepas dia graduate lah. Lepas dia dah dapat screw dia tu. Dapat sijil dia tu. Dia boleh hantar kepada PTPTN. Tapi janganlah tunggu lama-lama. Dia sebab dia ada tarikh sah laku permohonan dia tu. Dia setahun, dalam tempoh setahun lepas dia dapat screw daripada IPT tu. Senat dah sahkan dia. Dah cok awak ni dapat ijazah kelas pertama. Dalam tempoh setahun. Selepas disahkan oleh Senat dapat ijazah kelas pertama tu, boleh hantar permohonan pengecualian bayaran balik secara online. Okey, dia daripada kategori B40 dengan M40. Parents dia, keluarga dia. Daripada keluarga ni boleh mohon pengecualian bayaran balik. Suka tak? Suka kan? Seronok. Ijazah kelas pertama ni tiba-tiba pinjam PTPTN RM15,000, RM20,000, RM19,000. Tu at the end dia dapat pengecualian bayaran balik, dapat surat daripada PTPTN, tak perlu bayar, boleh enjoy lah pinjaman sebelum ni. Alright. Okay. Yang ni simpanan ni lah yang saya bagi tahu tadi, yang syarat wajib mesti ada kalau nak mohon pinjaman PTPTN. Yang mana pelajar ni dia tak ada akaun ni lagi. Parents tak buka lagi ke, pelajar tak tahu ke. Inilah yang serba sedikit SSPNI. Tujuan apa? Tujuan untuk simpanan dia. Maksudnya matlamat utama, poin utama dia adalah yang pertamanya dia nak guna duit dia untuk tujuan pendidikan lebih tinggi. PTPTN ada tapi dia tak nak mohon nak guna duit dia. Jadi simpan daripada awal, nanti yang adik-adik ni boleh pesan kat mak ayah, yang ada adik-adik kecil lagi, so mak ayah simpan dalam SSPNI sebab banyak keistimewaan dia. At least kalau dia nak mohon nanti PTPTN dah tak ada isu dah. Tak ada akaun SSPNI, dah buka daripada awal dah. Okay, inilah serba sedikit sebab simpan dekat SSPNI ni bukan simpan saja-saja, dia pun ada banyak keistimewaan dia lah. Pelepasan takziran cukai RM8,000, nanti bagi tahu mak ayah. Simpan saja-saja, dia ada perlindungan percuma, dividen, geran sepadan, simpanan dijamin oleh kerajaan. Layak mohon pinjaman PTPTN yang tak akhir tu. Yang ni ramai ni tak ada akaun nak mohon pinjaman PTPTN, memang tak dapat.
Jadi benda ni mengganggu dia punya urusan permohonan pinjaman PTPTN dia apabila nak belajar nanti. Okay, alright. Jadi kepada semua-semua yang menonton, yang mendengar taklimat saya hari ini boleh ambil maklum berkenaan perkara ni. Jangan bertindak di awal, bertindak di akhir. Bertindaklah daripada awal. Dah dapat info ni kan. Okay, alright. Okay, ni SSPN I Plus sama je, lebih kurang macam adik-beradik SSPN I, tapi yang ni lagi advance lah. Dia ada keistimewaan-keistimewaan dia. So nanti boleh kalau nak dapat info yang lebih lanjut, boleh layari laman web PTPTN. Okay, alright. Ni syarat-syarat nak buka warga negara, pendeposit, mak ayah dia tu, penjaga dia mesti berumur 18 tahun ke atas. Dan orang yang nak dibuka tu nama dia penerima manfaat, macam anak-anak tu mesti berumur sehari. Dah ada MyKid, dah ada sijil lahir, dah boleh buka. Okey. Ni kalau nak simpan duit kat macam mana, nak tambah ke, semua ada. Secara online pun boleh, datang kaunter, bawa kad bank pun boleh juga. Okey. Dah kan? Hampir 1 jam. Ringkas saja taklimat saya, tapi penuh dengan informasi penting khasnya melibatkan pinjaman PTPTN. Okey. Alright. Okey, sebelum saya pergi ke sesi soal jawab ni, tolong ambil maklum kalau nak berurusan dengan PTPTN di negeri Terengganu, kita ada 3 cawangan. Satu di Kuala Terengganu dalam bangunan UZTC tingkat 3, satu di Dungun dekatnya Sura Gate dalam tu, dekat dengan pantai, nak ke UiTM pun ada cawangan kita. Lagi satu dekatnya Besut, dalam Bandar Jetih tu. Okey. Alright. Okey, tu alamat pejabat PTPTN. Kalau ada masalah ke apa ke, nak tanya ke, nak mohon ke, tak boleh ke apa ke, datanglah ke pejabat PTPTN, tapi kena melalui temu janji. Buat temu janji sehari sebelum. Okey, saya rasa itu saja taklimat berkenaan PTPTN, pencerahan berkenaan PTPTN, gambaran berkenaan PTPTN. Okey, untuk slot seterusnya kita boleh pergi kepada soal jawab Betul Rustia? Okey. Okey. Seterusnya kita akan beralih ke sesi soal jawab. Mahasiswa dan mahasiswi boleh mengajukan sebarang persoalan kepada wakil pihak Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN di ruangan komen. Masih lagi dibuka. Okey, nampaknya semua banyak ya soalan-soalan membantu diri di ruangan komen. Okey, saya baca dulu. Soalan yang pertama, kalau diploma boleh scholarship ke kalau pointer bagus? Okey, kalau setakat ini untuk insentif scholarship tu yang apa ni tadi yang panggil pinjaman boleh ubah daripada pinjaman kepada scholarship, hanya ijazah sepenuh masa saja, kelas pertama. Ijazah sepenuh masa dan dianugerahkan dengan kelas pertama sahaja. Setakat ni kita tak ada lagi untuk pelajar diploma, sebab pelajar diploma ni ramai setakat ni, tapi kita setakat ini kita hanya bagi kepada pelajar ijazah sarjana muda sepenuh masa, kelas pertama. Alright, soalan seterusnya, PTPTN ini pinjaman setahun untuk seumur hidup ataupun setiap sem? Okey, dia macam ni. Kali pertama mohon, contohnya yang mohon bulan 7 itu hari, dia mohon untuk pengajian dia, tempoh pengajian dia lah. Sekali mohon je. Maksud diploma, mohon sekali tu kan, tempoh 3 tahun, sekali tu je mohon. Sekali mohon saja untuk tempoh pengajian 3 tahun. Kita akan bayar yang setiap semester. Contoh 3 tahun 6 semester. Selagi dia tak ada masalah dengan PTPTN, dia tak berhenti, dia aktif pengajian dia, IPT, result okey.
Cubaan suara. Cubaan suara. Boleh ke? Dengar ke? Sekejap eh. Cubaan suara. Okey, baik, baik. Alright. Okay. Saya dengar. Okay. Okey. Saya baca lagi sekali ya soalan nombor. Right. Okey. WPP untuk B40 sahaja ke atau bukan B40 pun boleh juga ke? Oh, okay. Untuk WPP tadi, macam yang saya terangkan lah. Tujuan Soalan kalau sudah terima Sekejap. Maaf. Suara tak dengar balik. Sekejap. tes suara. Dapat dengar dah? Okey. Boleh sambung ya? okay, Maaf boleh. lah ada masalah teknikal. Okay. Puan Azizah boleh sambung boleh ulang semula jawapan kepada Yang B40. Okey, untuk yang WPP tu kan. Okey, untuk WPP setakat ke hari ini sehingga hari ini memang syarat kita kita hanya tetapkan untuk mereka daripada keluarga B40 dululah. Memang setakat hari ini kita buka kepada mereka yang daripada keluarga B40. Dan sebab dari segi matlamat WPP tu sebab dia nak bantu dari segi persediaan kewangan lah mereka-mereka yang dapat tawaran tapi daripada keluarga yang memerlukan sumber kewangan untuk buat persediaan awal. That's why kita dahulu tetapkan hanya untuk B40 lah sehingga hari ini. Faham? Jelas. Okay. Alright, soalan seterusnya. Kalau sudah terima WPP bermakna sudah meminjam PTPTN dah ke? Okay. Bagus soalan ni. Okey, untuk mereka yang dapat tawaran WPP tu, kiranya dia adalah sebahagian daripada pinjaman. Sebab tu nanti kalau dia dah lulus pinjaman PTN, dia dah hantar agreement semua sekali, seawal semester pertama atau kedua, dia akan ada tolak untuk bayaran WPP tu. So sebab kita bagi awal kepada pelajar-pelajar ni. Jadi untuk kalau dah lulus pinjaman nanti, pinjaman dia tu kita akan WPP yang 1,500 tu kita akan bahagi untuk ditolak daripada pinjaman dia. So dia dapat kurang lah nanti masa pinjaman tu setiap every semester yang kita bayar tu. Sebab tu yang tak dapat WPP don't worry lah, sebenarnya sama je. Cuma yang dapat WPP tu kita bagi awal dulu sebab dia kan perlukan sumber kewangan. Yang mana yang dah ada yang tak dapat, tak layak tadi, masa dia dah lulus pinjaman tu tak ada penolakan WPP lah. So dia dapat penuh lah kat situ. Okay. Macam tu lah. Jelas. Okay, jelas Soalan seterusnya, adakah permohonan SSPN ni hanya boleh dilakukan secara atas talian ataupun boleh ke kaunter? Okey, untuk siapa-siapa yang nak buka akaun SSPNI, dia boleh melalui online, melalui portal PTTN. Dia masuk je Love SSPN, dia boleh buat secara online. Pembukaan akaun SSPN, SSPNI, SSPNI Plus, dia boleh masuk laman web Love SSPN. Mudah saja. Boleh buat, janji dia ada online punya bank lah.
Sebab masa dia nak key in permohonan, lepas tu dia nak buat bayaran untuk buka akaun tu, dia kena ada bank macam Maybank, FPX semua sekali tu lah, secara online. Macam kita buat Shopee punya pembelian kan, macam tu juga. Faham, jelas. Kadang-kadang tak perlu datang kaunter, tapi kalau nak datang kaunter tak ada masalah, tapi buat temu janji tu lah yang macam saya bagi tahu tu kan. Kalau boleh kita galakkan tak payah nak datang kaunter, boleh buat pembukaan akaun tu melalui online. Betul-betul di musim COVID ni kan. Kita nak kurangkan lah, tapi kalau nak datang kita tak halang, boleh je. Tak halau je. Okey, Tak halang. soalan yang seterusnya, kalau kita SEM 1 kita tak mohon, tapi masa SEM 3 nanti boleh ke nak mohon? Boleh. Yang ni yang saya bagi tahu tadi, syarat yang bawah tadi, yang hampir akhir tu tadi, dia masa dia mohon tu dia mesti ada baki pengajian sekurang-kurangnya setahun. Kalau pelajar ijazah tu setahun 2 semester. Kalau pelajar diploma tu setahun 3 semester kan. Sekurang-kurangnya dia mesti ada baki pengajian dia mesti setahun. Kalau kurang daripada setahun tu kita tak proses lah, kita akan reject permohonan dia. So tadi soalan tu dia kata dia berada di SEM 3 kan. SEM 3 boleh, tak ada masalah lagi. So dia ada baki lagi 3, 4, 5, 6. Lagi macam 2 tahun atau setahun setengah macam tu lah. Tak ada masalah, boleh. So sebab mungkin dia tak nak pinjam banyak, dia nak mohon pada pertengahan, tak ada masalah, boleh. Itu pilihan kita semua. Faham. Okay. Alright. Soalan seterusnya, adakah asasi boleh mohon PTPTN? Asasi kita tak taja. Tapi ada certain IPTS tu dipanggil foundation. Tapi tu pun selected IPTS sahaja. Macam saya ingat yang Universiti Petronas, lepas tu Uniten kot. Yang tu je. Macam pelajar IPTA kita tak taja asasi lah. Kita kalau IPTA yang paling ni pun diploma. Diploma lah paling rendah. Peringkat paling rendah. Diploma paling rendah. So diploma, ijazah, seterusnya. Okay. Alright. Soalan seterusnya, kalau kita tukar kos, adakah ia menjejaskan pinjaman? Tukar kos dia tidak menjejaskan pinjaman, cuma dia kena maklum PTPTN lah. Kebiasaannya macam sebelum-sebelum ni, pelajar yang sebelum ni jumpa pejabat hal ehwal pelajar, biasa pejabat hal ehwal pelajar yang uruskan pinjaman PTPTN kan, dia khabar melalui pegawai HEP tu, dan biasa HEP akan communicate dengan PTPTN lah. So biasa maklum pada PTPTN, pelajar yang layak kita minta dia buat permohonan baru untuk kos yang baru, dan bila dah lulus dia akan gabungkan sekali yang lama dengan yang baru. Macam tu. Janji dia bukan macam berhenti, macam ada setengah tu dia tukar kos tapi dia macam berhenti. Yang tu tak boleh lah, macam dia mula usaha yang baru, macam baru. Yang tu berhenti tak boleh. Kalau yang tukar kos ni macam dia continue macam tu, tak ada masalah. Janji kena bagi tahu PTPTN. Alright. Seterusnya, macam mana kalau nak tolak tawaran WPP tu? Okey, cantiknya macam ni. Siapa yang dah dapat tawaran tadi yang saya kata batch pertama 27 bulan Julai tu dah proses. So dia katakanlah dia dapat tawaran tu. So dia pilihan dia sama ada kalau dia dah cetak, dia boleh pulangkan kepada PTPTN, ataupun dia tak pulangkan, dia biar je, dia ignore je. Sebab warrant tu dia ada salahku dia dalam tempoh 2 bulan kan. Kalau dia tak tunai jadi automatic dia expired. Dia automatic expired. Kan nak datang kaunter nak pulangkan, macam saya khabar tadi, tak perlulah pergerakan yang lebih luas ni. Kalau boleh kita stay tempat kita tu je, sebab warrant mudah je. Sebab warrant ni sama juga dengan dokumen perjanjian, kalau dah lulus dia tak pulang dan tempoh tetapkan, dia automatic dalam sistem dia expired. Dia kalau dia hantar, dia tunai ke dia hantar selepas tarikh valid tu, dia dah tak boleh lah. Faham. Okay. Sebenarnya banyak lagi soalan, tapi soalan-soalan ni telah pun dijawab oleh Puan Azizah dalam penerangan tadi. Jadi kiranya saya ambil yang mana belum jelas lagi. Tak apa. Saya pun ada share dalam chat tu saya punya email. So kalau pelajar kita tak sempat jawab ke, atau dia nak tanya tapi tak sempat nak tanya, saya ada share saya punya email. Boleh email kepada saya punya tu.
Dan saya ada share juga alamat Pejabat BTN Cawangan Kuala Terengganu dengan kontak hotline. So boleh je. Banyak boleh tanya. Dan kalau boleh, kalau ni sekarang ni macam staff BTN Kuala Terengganu ni, dia ada publish nombor handphone dia dekat laman web BTN. Boleh je cari Cawangan Terengganu, boleh communicate dengan staff BTN Terengganu melalui WhatsApp ke kan. Kita boleh je. Tak ada masalah. Email, WhatsApp pun boleh. Dia orang sentiasa inilah melayan pertanyaan. Tak ada masalah. Okey. Okey. Cuma hotline tu kiranya cuma mahasiswa dan mahasiswa. Okey, cuma saya buat penambahan hotline kita tu sebab sekarang ni kita hadkan waktu bertugas, kita mula 8.30 sehingga pukul 1.30 saja. Lepas pukul 1.30 tu office kita dah tutup. Tu je lah hotline. Kalau chat tu insya-Allah dia orang boleh jawab je. Insya-Allah sambil-sambil ni boleh jawab WhatsApp tu bila-bila masa. Okey. Okey. Kiranya mahasiswa dan mahasiswi bolehlah ke talian hotline PTN Kuala Terengganu ataupun yang berdekatan. Alright. Kiranya saya ambil soalan yang terakhir lah bagi surat kita ni. Okey. Soalannya berbunyi macam ni. Sebelum nak buka akaun SSPNI, dia ada suruh pilih Zamrud dan lain-lain. Apa maksudnya? Oh, okey. Yang untuk yang tanya berkenaan yang Zamrud tadi tu, sebenarnya yang dibuka tu akaun SSPNI Plus, bukan yang SSPNI. SSPNI Plus ni yang package simpanan yang advance daripada SSPNI, yang mana dia combine dengan takaful, dia ada 5 package, dia ada intan apa semua. Yang tu dia perlu macam kalau parents tu buka, dia perlu ada simpanan bersambung lah, orang kata berterusan. Tiap-tiap bulan dia kena carum lah simpanan tu. Jadi simpanan tu dia ikut package dia, intan, dia 5, Zamrud, Topaz, Belian, macam tu. So dapatkan info yang jelas daripada BTN nak buka yang mana, SSPNI ke SSPNI Plus. Yang tu. Faham? Jangan tersalah pula, sebenarnya nak buka SSPNI tapi tersalah buka SSPNI Plus. Kalau boleh dapatkan info yang jelas sebab kita ada 2 jenis skim simpanan tu, SSPNI, SSPNI Plus. Yang tanya Zamrud tadi tu dia pergi kepada SSPNI Plus. Macam tu. Faham. Jelas ya? Kalau rasa tak jelas, call kita ataupun email tanya. Jangan buat terus tiba-tiba ni kan, takut tersalah. Kita ada 2 platform. Yang pertama kita boleh hotline dan yang keduanya email kepada Puan Azizah sendiri ya. Ataupun WhatsApp kepada staff PTPTN, dapatkan kontak dia. Dia orang dalam untuk Kuala Terengganu kita ada 20 orang staff. Dia publish nombor handphone dia dekat laman web. Boleh tengok Negeri Terengganu, okey, klik je Cawangan Negeri Terengganu, ada keluar senarai staff yang bertugas. Mudah aja. Boleh dia orang jawab WhatsApp je kat sekarang ni, mudah. Kadang-kadang dia orang tengah makan ke tengah apa, rehat ke, dia WhatsApp masuk, insya-Allah dia orang jawab. Tak ada masalah. Kalau nak call pun boleh, tak ada masalah. Tapi call kalau boleh waktu bekerja lah. Boleh je, tak ada masalah. Okey, kiranya setakat itu sajalah surat kita. Terima kasih ucapan kepada Puan Azizah atas penerangan yang jelas dan padat yang telah disampaikan sebentar tadi. Sama-sama. Jadi saya akhiri, sekiranya ada masalah teknikal tadi, mohon maaf atas pihak media. Dengan berakhirnya sesi taklimat sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Dan peringatan mesra kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan pengesahan pendaftaran di sistem tawaran dengan kadar yang segera. Dan juga jangan lupa untuk trendingkan MMS sesi 2021-2022 di semua platform sosial media dengan hashtag Uniza Pasti Tahu dan MMS 2021-2022. Suka untuk saya peringatkan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melibatkan diri dalam slot-slot yang akan bersambung bermula pada jam 10 pagi 3 Ogos 2021. Mohon kerjasama mahasiswa dan mahasiswi sedia lebih awal untuk memastikan kelancaran program. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas selamat maju jaya buat mahasiswa dan mahasiswi baharu Universiti Sultan Zainal Abidin.
Pisang setandan direbut kera, dirampas tuan, diberi tuan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dikaji rasa di muka bumi.